Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini kita bercakap tentang topik yang berbeza tidak seperti sebelum ini. Sebelum ini kita bercakap tentang pelaburan dalam saham. Kali ini kita akan bercakap tentang unit amanah berubah. Ataupun di Malaysia ni ramai orang mengenalinya sebagai unit trust. Okey. Jadi hari ini saya akan bercakap tentang faktor dalam menentukan pelaburan dalam unit trust berubah. Kenapa berubah? Kan? Sebab unit trust di Malaysia ni di mana-mana negara lah. Dia ada fleksibel dan dia ada fix. Okay? Tapi dan bila kita sebut unit trust, kita biasanya akan membayangkan public mutual. Kita membayangkan seperti Eastspring. Kita membayangkan unit trust macam Aberdeen. Kita jarang membayangkan bahawa unit trust tu macam ASB. Kita tidak membayangkan unit trust tu macam ASN. Sedangkan ASB, ASN juga adalah unit trust. Perbezaan ASN dan ASB, ASN adalah unit trust berubah, manakala ASB adalah unit trust tetap. Di mana harga belinya adalah kekal pada harga RM1. Sebenarnya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melabur dalam unit trust. Tetapi di sini saya hanya menyenaraikan 3. Faktor-faktor lain saya akan senaraikan pada video yang seterusnya. Pertama dan yang paling penting dalam pelaburan dan unit trust adalah kita kena kenal diri. Saya selalu tekankan macam pelaburan saham pun sama, kita kena kenal diri. Kenal diri sejauh mana kita sanggup mengambil risiko. Adakah kita sanggup kehilangan, kalau dalam saham, kalau kita labur RM10,000, kita sanggupkah kehilangan RM10,000 akibat daripada pelaburan dalam saham? Mungkin risiko pelaburan dan unit trust tidaklah setinggi pelaburan dalam saham. Tetapi kalau kita laburkan RM10,000 di dalam unit trust, sanggupkah kita kehilangan 50% daripada pelaburan yang kita buat? Manakala kita laburkan RM10,000, kita hanya dapat RM5,000 sahaja. Okay? Sanggupkah kita menghadapi keadaan tersebut? Okey, bila kita katakan kita tidak sanggup, tapi kita nak juga melabur dalam unit trust, maka kita perlu melabur dalam unit trust berkadar tetap seperti amanah saham Bumi Putra. Kalau untuk non-Bumi Putra, dia ada amanah saham Satu Malaysia, juga berkadar tetap. Okay? Jadi, pemilihan unit trust ni sebenarnya sama ada fix ataupun fleksibel, dia bergantung pada diri sendiri. Bergantung pada risiko yang sanggup kita ambil. Jadi bila kita dah kenal pasti, kita dah tahulah apa risiko yang kita apakah risiko yang sanggup kita ambil. Yang kedua adalah kita kena memahami perbezaan pelaburan antara flexible unit trust. Unit amanah yang berubah ni dia berbeza-beza. Kerana ada dana, dia labur 80% ke 90% dia labur dalam equity fund. Equity fund ni maksudnya dana dilaburkan di dalam pasaran saham. Okey, pasaran saham tidak terikat. Ada pasaran saham yang dilaburkan tu terikat hanya di Malaysia. Ada juga dana amanah, unit amanah yang portfolio dia adalah melabur di ASEAN stock market. Ada unit amanah yang melabur global.
di seluruh dunia. Biasanya dia melabur mungkin di Wall Street, di Amerika, di Jepun, mungkin dia masuk China. Dia bergantung. Jadi equity fund ni dia kena tengok. Dia ada banyak pecahan pula. Equity fund ada pula yang fokus pada construction saja. Dana pelaburan tu dia fokus pada construction saja, pembinaannya. Ada dana pelaburan unit trust ni dia fokus kepada dipanggil mature company. Company yang big company. Contoh kalau di Indonesia ni dia fokus pelaburan dia hanya dalam kaunter seperti Maybank, macam kaunter Telekom. Kalau unit Amanatul Syariah dia tak masuk dalam Maybank, mungkin dia masuk Telekom, Tenaga Nasional, dia masuk Petronas. Okay, dia melabur dalam kaunter-kaunter tersebut. Begitu juga bila kalau dana tu berkaitan dia melabur dalam mature company, dia akan pergi kepada syarikat-syarikat besar yang berada di luar negara. Tapi yang stabil. Contohnya macam mungkin di Hong Kong macam Wilmar Group, syarikat plantation yang antara yang terbesar di dunia. Jadi ini adalah dia membezakan. Jadi pelaburan tu, equity fund return tu dia akan berbeza-beza di antara pelaburan unit equity fund yang terikat hanya di Malaysia, terikat hanya di ASEAN, terikat sekitar dipanggil Asia Pasifik, ataupun equity fund yang terikat di peringkat global. Dia melabur di peringkat global. Walaupun dia ada domestik Malaysia, ASEAN, regional dan juga global, tapi mungkin dia pergi pada sektor. Sektor mungkin dia fokus pada, macam saya sebut tadi, company yang besar, big mature company, ataupun dia pergi pada growth company di Malaysia, growth company di ASEAN, growth company di regional, growth company di seluruh dunia. Okay? Ataupun dia pergi kepada dipanggil small cap, company kecil yang berpotensi untuk membesar menjadi company yang small cap kepada mid cap. Mana fund manager ni identify company ni berpotensi. Jadi small cap ni dia high risk. Jadi dan pelaburan juga mungkin small cap di Malaysia, small cap di ASEAN, small cap di regional, small cap di global, peringkat global. Jadi dah tentu dengan corak pelaburan ni, risk dan return dia akan berbeza-beza lah di antara satu dengan yang lain. Okay. Yang kedua adalah balance fund. Balance fund ni biasanya dimasukkan dalam balance fund ni adalah 50% sumbangan pelaburan yang dibuat, 50% dilaburkan dalam equity fund. 50% lagi dilaburkan dalam bond, fixed income fund ataupun money market. Jadi dia agak kurang risiko berbanding dengan equity fund. Balance fund ni pun sama cara dia dengan equity fund, di mana ada pelaburan hanya terikat di Malaysia saja. Ada juga pelaburan balance fund ni equity ataupun dia melabur dalam bond dan fixed income instrumen ni peringkat ASEAN, peringkat regional dan peringkat global. Okey. Tapi risiko dia agak rendah sebab 50% dilaburkan dalam bond dan 50% lagi dilabur dalam equity fund. Okey, nombor 3 adalah bond, fixed income fund. Okey, bond dan fixed income fund ni dia punya risiko dia lagi rendah berbanding dengan balance fund.
Okay. Dan sama juga dia ada bond, mungkin dia melabur dalam bond yang dikeluarkan hanya yang di Malaysia saja. Sebab purpose objektif pelaburannya hanya di Malaysia. Ataupun mungkin dia di ASEAN ataupun dia regional ASEAN, Asia Pasifik ataupun global. Okay. Jadi ada perbezaan di situ, cuma bond ni dia agak secure kerana ada clause dan adalah dalam terma bond ni dia adalah fixed instrument, maknanya kalau something happen pada company pun dia ada trustee yang akan membolehkan bondholder tu untuk regain at least kembali sedikit wang yang telah dilaburkan jika berlakunya sesuatu yang tidak diingini lah. Contohnya bond tersebut masa dia listing 5 tahun lepas, bond tu grade A, tiba-tiba sebuah negara tu berdepan dengan masalah, syarikat tu berdepan dengan masalah, bond tu akhirnya diberi penarakan B atau C ataupun dia default terus. Jadi dia biasanya dia ada trustee yang akan melihat perkara tersebut untuk memastikan pegangan ataupun kepentingan bondholder ni selamat. Yang berikutnya adalah money market fund. Money market fund ni adalah the most secure asset lah dan the lowest return lah daripada keempat-empat jenis pelaburan tersebut. Jadi kita kena pilih lah equity yang apa strategi mana yang kita nak guna, apakah risiko yang sanggup kita ambil. Kalau kita jenis high risk, kita boleh pergi pada equity fund global investment sebagai contoh. Kalau kita ni medium risk, kita boleh pergi pada balance fund. Medium to high risk, kita boleh pergi pada balance fund. Kalau kita ni low to medium risk, dan kita boleh pergi pada bond dan income fund, fixed income fund. Dan kalau kita ni low risk, kita akan masuk kepada money market fund. Kita tak boleh ikut orang. Itu nak kena faham. Ataupun kita tak boleh ikut apa yang unit trust agent cakap. Unit trust agent ni memanglah dia cakap, masuklah equity fund, return tinggi. Kita kadang-kadang pelabur ni bila nampak return tu terlalu tinggi, kita excited, kita wow kan. Tapi kena ingat, return yang ditunjukkan di dalam ditunjukkan oleh mana-mana dana amanah itu adalah historical. Benda sejarah. Kan? Benda yang dah berlalu. Kita tak tahu apa akan jadi pada masa depan. Contoh 2019. Kita tak tahu 2020 ni kita akan berdepan dengan COVID-19. COVID-19 akhirnya menyebabkan ekonomi berudum, menyebabkan ramai orang hilang pekerjaan, pasaran saham pun berudum, kan. Jadi kita tak tahu. Itu adalah benda yang lepas. Historical return ni benda yang lepas. Tapi kita melabur dalam unit trust ni untuk satu jangka masa yang lama. Jadi adalah lebih baik untuk kita kenal pasti siapa kita dan apakah pelaburan unit amanah berubah yang sesuai dengan diri kita. Okey. Yang berikutnya adalah tentang pemilihan pengurus dana. Ini juga penting. Pengurus dana juga memainkan peranan dalam menentukan pemilihan instrumen pelaburan, saham apa yang nak dibeli dan sebagainya, bond mana yang nak diinvest dan sebagainya. Jadi kita kena tengok siapa pengurus dana ni. Apakah dia punya track record dia? Adakah dia dana-dana dia ni pernah memenangi apa-apa anugerah, apa-apa award daripada pihak-pihak yang tertentu, kan?
diberi pengiktirafan tentang dana-dana yang di bawah seliaan mereka. Jadi kecekapan ataupun responsif ataupun profesionalism dalam menguruskan dana akan menentukan prestasi dana-dana yang berada di bawah seliaan mereka. Okay? Jadi 3 faktor ni adalah penting dalam pemilihan pelaburan dalam unit trust. Okey, setakat itu dulu hari ini. Saya akan sambung insya-Allah pada video yang seterusnya kerana ada beberapa faktor lagi yang saya ingin terangkan. Terima kasih.